Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Patik dengan ini menjunjung kasih di atas perkenan Tuanku untuk Patik memberikan sepatah dua ucapan dalam memahami ataupun menganalisa buku kewajipan memahami realiti sebelum berfatwa. Dan Patik menjunjung kasih dengan keberangkatan Tuanku, walaupun Patik tahu bahawasanya Tuanku baru saja pulang daripada Kuala Lumpur dan banyak program yang bertalu-talu, dan ini merupakan satu komitmen Tuanku yang menjadi contoh dan teladan kepada rakyat di negeri ini. Menjunjung kasih Tuanku. Yang dikasihi Tuan Haji Muhaimin bin Osman selaku pengarah IPG Kampus Perlis, yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim Maknur yang merupakan CEO MAIPS, yang dikasihi Tuan Haji Dr. Hasman bin Hasan selaku pengarah JAIPS, kepimpinan IPG, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan tertanya-tanya, kenapa mai bentang pasal fatwa di depan kami? Kami bukan mufti. Tetapi sebenarnya fatwa berkait dengan semua orang Islam. Karena perkataan fatwa itu bermaksud memberikan pandangan hukum terhadap soalan yang ditanya ataupun isu-isu yang berlaku. Apa sahaja pandangan hukum agama, dia adalah fatwa. Cumanya apabila fatwa itu diinstitusikan, maka ada fatwa yang rasmi, ada yang tidak rasmi. Dahulu-dahulu di dalam sejarah perkembangan keilmuan di dalam Islam, apa sahaja yang dikeluarkan pandangan hukum oleh para sahabat Nabi, the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, dikira sebagai fatwa. Maka kita ada fatwa Sayyidina Umar, kita ada fatwa Ibnu Umar, kita ada fatwa Ibnu Abbas. Mereka mengeluarkan fatwa. Kemudian ulama-ulama yang mengambil ilmu daripada mereka mengeluarkan fatwa. Fatwa biasanya dikeluarkan bagi hukum-hukum yang tidak jelas. Hukum-hukum yang jelas tidak memerlukan fatwa kerana jelas kenyataannya dalam Al-Quran. Haram arak tak perlukan fatwa. Haram riba tidak perlukan fatwa. Tetapi bagaimana nak mengklasifikasikan apa yang dikatakan arak apabila berlaku perubahan keadaan jenis, apa yang boleh dikategorikan sebagai riba, itu kadangkala tidak mudah untuk dipahami oleh orang awam. Maka mereka bertanya kepada sarjana, mereka bertanya kepada scholars. Respon scholars itu, jawapan yang mereka berikan itu dinamakan sebagai fatwa. Maka sepanjang zaman ada banyak himpunan-himpunan fatwa. Namun apabila kerajaan telah menginstitusikan fatwa, yakni apabila kerajaan melantik mufti-mufti yang rasmi, maka dengan itu menyebabkan negara mempunyai fatwa yang rasmi. Dalam masa yang sama sebenarnya pandangan-pandangan hukum yang dikeluarkan oleh sesiapa saja, ia juga adalah fatwa. Cumanya soal sejauh mana pandangan hukum itu tepat ataupun tidak, itu memerlukan semakan. Bererti setiap hari kita berinteraksi dengan fatwa bagi orang Islam, kerana kita akan bertanya, apa hukum ini?
Apa hukum ini? Apa hukum bagi kejadian ini? Apa hukum bagi peristiwa ini? Yang mana tidak jelas, tidak mudah kadangkala untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak mendalami hukum hakam syarak. Bila kita masuk ke negeri Perlis, ini bagi pelajar-pelajar yang baru masuk, kita akan dapati bahawasanya di negeri Perlis seperti negeri lain ada jawatan kuasa fatwanya. Boleh pergi tengok ke laman web kita, jawatan kuasa kita yang dianggotai oleh anggota-anggota fatwa. Untuk proses mewujudkan fatwa, mengadakan fatwa bagi sebuah negeri, ia tidak cukup dengan seorang mufti mengeluarkan pandangan. Ramai orang ingat bila mufti keluar pandangan jadi fatwa negeri. Prosesnya tidak begitu untuk menjadi fatwa rasmi bagi negeri. Mufti hendaklah membawa perkara berkenaan ke dalam jawatan kuasa fatwa. Di negeri Perlis ini, sesiapa yang mengambil tahu tentang perkembangannya, kita akan tahu tokoh-tokoh dalam jawatan kuasa fatwa Perlis ini terdiri daripada tokoh-tokoh yang terkenal dalam negara ini. Daripada bukan saja berada di Perlis, mereka kebanyakannya tokoh-tokoh akademik dari pelbagai universiti di seluruh Malaysia ini. Tokoh-tokoh yang saudara-saudari sering lihat mereka berucap di dalam YouTube. Mereka ada tokoh-tokoh di dalam negeri Perlis ni, daripada Dr. Zaharuddinnya, Dr. Ruzaimi, Dr. Kamilin, Dr. Azman Maknor, kita Dr. Radhi, ramai lagi yang berada di dalam jawatan kuasa, Dr. Johari Mat, ramai lagi tokoh-tokoh yang berada di dalam jawatan kuasa fatwa kita. Mereka ini akan membicarakan hukum yang dibawa itu, membahaskannya. Setelah mereka membahaskannya, kemudian mereka bersetuju di atas satu kesimpulan hukum. Apa yang mereka persetujui itu akan dibawa kepada Majlis Agama Islam, dibawa kepada Raja Pemerintah untuk dimaklumkan, dan dibawa kepada Majlis Agama Islam untuk diluluskan sebagai fatwa bagi negeri Perlis. Jika ia nak diundang-undangkan, ia akan digazetkan sebagai undang-undang. Maka wajar bagi mereka yang masuk ke dalam negeri Perlis mengetahui pandangan-pandangan hukum yang dikeluarkan di dalam negeri Perlis. Jangan mungkin mereka tanya, dia kata Perlis ni lain sikit no. Dia tak tahu. Kalau orang awam yang mari berniaga durian atau rambutan sekali-sekala masuk ke Perlis, kita mungkin ada ruang keuzuran untuknya. Tetapi bagi seorang cikgu yang tugasannya membaca dan menggalakkan para pelajar untuk membaca, dia mesti membaca. Kita setelah membaca baru kita menyimpulkan, oh rupanya mereka faham begini, oh rupanya Perlis kata begini. Jangan kita kata apa yang Perlis tak kata, dan jangan kita membuat kesimpulan simply kata tak betul negeri aku macam lain. Kerana di dalam fatwa asasnya ialah argument, asasnya ialah penghujahan. Di dalam penghujahan dalam agama, asasnya bukan mufti, asasnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu saya pilih tajuk ini supaya mendekatkan kita pada institusi ini dan memahamkan bagaimana sesuatu proses itu dibuat. Dengan kita menghormati bagi setiap negeri ada fatwanya, dan kita tahu zaman ini moden. Di tangan saudara-saudari ada handphone, ada smartphone yang saudara-saudari boleh membandingkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sesiapa saja dengan fatwa-fatwa yang ada di dunia ini. Jangan kita kecilkan skop pemikiran kita. Kalau tengok fatwa Perlis kata macam ni, jangan tengok fatwa negeri kita saja. Tengok fatwa antarabangsa kata apa. Tengok fatwa yang bersidang di Jeddah kata apa. Majma'
Al-Fiqh Islami kata apa, tengok European Council fatwa kata apa, supaya baru kita lihat sejauh mana fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis itu, di mana standard yang telah mereka keluarkan, supaya kita boleh buat perbandingan kekuatan, penghujahan, alasan, kemunasabahan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Okey, sebab itu maka ruang ini baik, nanti kita akan ada ruang soal jawab, mungkin kita akan boleh bertanya beberapa hal. Saya akan ringkaskan buku yang ada di tangan saudara-saudari ini, Kewajipan Memahami Realiti Sebelum Berfatwa. Buku ini terbitan Jabatan Mufti yang dibiayai oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Saudara-saudari dapat percuma, bahkan seluruh Malaysia, mereka yang menonton ini, saya tahu banyak dalam dua-dua Media Tajdid dan Suara Sunnah ni yang menonton seluruh Malaysia, dan sebelum nak sampai malam akan mencapai berpuluh-puluh ribu yang lihat ini. Mereka kena tahu bahawasanya buku ni diedarkan percuma wakaf MAIPS kepada umat Islam. Maka orang mungkin akan tanya, duit MAIPS pergi mana? Sebahagian daripada duit MAIPS ialah sumbangan ilmu yang MAIPS berikan kepada umat Islam di Perlis dan seluruh Malaysia, siapa saja yang nak ambil. Dan ribuan buku ini orang hantar, hubungi Jabatan Mufti. Kalau kita edarkan, kita bagi tahu pagi je, tak ada nak 2 hari, seluruh negara, Singapura, Indonesia minta supaya kita hantar buku ini pada mereka. Kita hantarlah, tapi duit pos dia kena bagilah. Tapi artinya buku ini diperolehi dengan percuma melalui sumbangan MAIPS. Saya sebut ni bagi mereka-mereka yang mendengar ini di mana saja berada, maksudnya jika mereka menyumbang pada MAIPS, berbaluilah sumbangan itu, kena kembali pada umat Islam buku-buku yang berbagai. Bukan buku saya saja, buku tokoh-tokoh yang lain juga. Boleh Ustaz Nazim? Okey. Saudara dan saudari sekalian, apa yang kita bicarakan dalam buku ni? Buku ni dia nak menceritakan bahawasanya sesuatu hukum yang nak dikeluarkan, fatwa semasa, dia mesti mengambil kira realiti keadaan. Realiti ini ada berapa? Keadaan masa itu, diri orang yang bertanya, suasana yang melingkungi, mungkin keadaannya. Saya nak buat contoh tuan-tuan. Kita jumpa satu orang, dia sihat, dia tanya kita satu soalan. Orang yang bertanya kita soalan, adakala dia dalam keadaan sedih, itu perasaan dia. Adakala dia baru ditimpa musibah. Orang yang bertanya kita juga, kadang-kala dia tidak ditimpa musibah, tapi latar dia seorang miskin. Orang yang bertanya kita, mungkin juga dia seorang kaya. Orang yang bertanya kita juga, mungkin dia seorang yang latar pendidikannya tidak tinggi. Sebagai cikgu, kita memang akan ambil kira jawapan tu. Ni cikgu kan kita belajar pedagogi yang berbagai-bagai ini. Kita mesti mengambil kira apa soalan itu. Saya selalu sebut dalam buku saya, siapa yang baca dalam bahasa Arab, Sababul Wurud, yang dicetak oleh Beirut, Lebanon. Saya kata ini adalah perkara yang mengambil kira, disebut sebagai al-bu'du al-mukhatibi wal-bu'du al-mukhatabi. The dimension of the addresser and the dimension of addressee. Sudut orang yang bertanya, orang yang mengucapkan, dan sudut orang yang diucapkan kepadanya. Ini di dalam pendidikan, di dalam menguruskan pelajar-pelajar kita. Fatwa juga demikian. Ada keadaan zaman dahulu yang tak ada sama pada zaman kemudian. Oleh kerana itu, apabila kita baca buku-buku fatwa, kita akan jumpa hal-hal yang sebegini. Di dalam agama dia ada 2 perkara. Satu perkara dinamakan as-sawabit. Sawabit iaitu perkara yang tidak boleh berubah lagi. Sembahyang subuh 2 rakaat tak boleh berubah dah.
Semayang zuhur 4 rakaat tak boleh berubah dah. Kalau qasar 2 rakaat tak boleh berubah dah. Kut subuh nak qasar jadi 1 rakaat tak boleh. Puasa pada bulan Ramadan tak boleh berubah dah. Kut kita cadang bulan Ramadan ni panas sangat, kita buat bulan Rejab pula kot. Tak boleh. Menghadap kiblat ke arah Mekah, ke arah Kaabah tak boleh berubah. Akidah, keimanan kepada Tuhan, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, ini perkara yang unchangeable, benda yang tidak akan berubah. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang berubah disebabkan keadaan. Hatta yang membabitkan soal-soal prinsip tadi, soal-soal asasi tadi. Semayang tak berubah 5 waktu. Puasa tak berubah. Zakat tak berubah. Haji tak berubah. Sebelum saya nak pergi bab tak berubah ni, diperlih kita bab-bab yang ni kita macam street sikit. Kita tak mau tambahan. Kita mau kalau boleh benda ni maintain macam zaman Nabi. Sebab ini soal pahala antara kita dan Allah. Kita tak mau benda ni kita duk pi edit hak Nabi duk ajak. Bagi hal ehwal yang membabitkan soal ibadah mahdah, ibadah antara kita dengan Allah. Sebab tu tengok kenapa diperlih tak ada macam tu. Kenapa mereka tak buat kuat macam ni? Kita maintain macam mana ia berlaku pada zaman Nabi. Itu alasannya. Habis itu kami tengok mereka tempat lain buat, tak apalah. Kita tak ulas salah orang lain tu. Kita beritahu hak kita dulu. Kalau mereka tanya baru kita ulas. Kita kekal. Kenapa diperlih tak ada yang ni? Kenapa diperlih nanti banyak? Ada benda yang khilaf. Kenapa diperlih bismillah perlahan umpamanya. Kadang-kadang orang mai diperlih ni dia heran. Perlih ni pelik pada orang, dia bismillah semayang subuh, semayang fardu ni bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, baru dengar bismillah tak ada ya. Tapi dulu mungkin orang tak pernah pergi mana, handphone tak ada, smartphone tak ada, nak pergi Mekah pun ada duit baru boleh pergi Mekah, baru tengok oh di Mekah sama dengan perlih. Tapi sekarang ni dunia begitu mudah. Di dalam dunia ni, ini salah satu daripada apa yang tersebut dalam mazhab Ahlus Sunnah. Dalam mazhab Hanafi memang bismillah perlahan. Dalam mazhab Maliki tak bismillah langsung, bahkan makruh. Dan dalam mazhab Hambali bismillah pelan. Dalam mazhab Syafi'i bismillah kuat. Jadi dari segi kalau nak kira lain pada orang kata hak perlih tu tak lain, bahkan dia majoriti. Cuma dalam kawasan kita ni macam dia lain lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi UK, US, tuan-tuan pergi Iraq, pergi negeri Arab, pergi negeri Teluk, sama saja hak perlih buat ni. Okey, tak apa. Saya bukan nak cerita itu. Saya cerita hatta benda-benda yang tetap kadang-kala ia akan berubah kerana keadaan. Satu hadis yang terkenal kita selalu buat contoh, dan orang, saya tengok orang Malaysia ni lately ni dia suka cerita-cerita. Dalam kitab dulu dia panggil Al-Fitan wal Malahim, benda-benda yang akan berlaku pada akhir zaman. Sebab tu saya tengok kalau ada orang ceramah pasal Dajjal, ramai orang nak tengok cerita Dajjal. Pasal Ya'jud dan Ma'jud, ramai penonton Ya'jud dan Ma'jud. Tapi kita semua tahu Nabi sebut tentang Dajjal. Nabi kata Dajjal ni akan datang 40 yauman. Berapa hari? Ustazah, berapa Ustazah Arba'un? 40 hari. Kata Nabi, yaumun kassanah. Dalam 40 hari Dajjal datang, satu hari tu tempoh dia tu macam dengan setahun. Wa yaumun kasyahr, ada satu hari tapi panjang dia tu macam sebulan. Wa yaumuka Jum'ah, ada satu hari tapi panjang macam seminggu. Jumaat, satu Jumaat maksudnya. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan semua hari-hari dia yang balance tu sama macam hari-hari lain. Kalau kita biasanya
Bila Nabi sebut Dajjal, kita akan tanya, Rasulullah, Dajjal ni tinggi ke rendah? Gemuk ke kurus? Tetapi para sahabat, dia punya attention dia punya dia berbeza. Dia punya fokus dia juga berbeza. Dia tak tanya Nabi, Rasulullah, Dajjal ni tinggi ke rendah, hidung dia macam mana? Dia tak apa fokus tajuk tu. Dia tanya, ya Rasulullah, al-yawmul ladzi kasana atakfina fihi salatu yaumin. Wahai Rasulullah, hari yang macam setahun tu cukup enggak kalau kita sembahyang sehari ya? Itu dia punya fikiran sahabat. Maksudnya, kalau satu hari tu masa dia macam setahun. Macam saudara-saudari faham kan? Maksud apabila matahari terbit, artinya sehingga dia nak tenggelam, dari segi tempoh masa setahun. Because kita kiraan sekarang, yalah, of course kita akan tengok jam kan, tapi hari dihitung dengan terbit dan terbenamnya matahari. So ada 3 hari Dajjal yang beza. Hari terbit dan terbenam tu, satu hari tu macam setahun tempoh dia. Jadi sahabat kata, kalau macam tu cukup semayang satu hari. Maksudnya semayang ni 2 bulan, 3 bulan pula baru semayang kan. Kalau dikira jam lah, walaupun matahari memang tak tenggelam lagi. Nabi SAW kata, uqduru lahu qadrahu, kamu sukat time dia. Bila nak sukat time dia, kita pakai apa? Nabi tak kata kamu tengok jam tak ada masa tu, pakai jam baru kita boleh sukat. Walaupun masih malam, tapi ni waktu zuhur ni, sebab Nabi suruh sukat. Apa yang saya nak bawa ialah apa? Semayang tak berubah, tapi apabila keadaan berubah, semayang yang ikut waktu jadi tak ikut waktu. Hadis ini juga digunakan untuk orang-orang yang duduk di negeri kutub utara dan selatan, yang nak buka puasa tak boleh kerana dia sentiasa siang ataupun sentiasa malam. Maksudnya, apabila keadaan tak mampu disukat dengan terbit dan terbenam matahari, ia disukat dengan agakkan. Dan ini juga pandangan yang kita berikan apabila angkasawan kita nak naik ke langit, nak naik ke angkasa. Macam mana nak semayang sana? Dia pusingan dunia ni. Kita kata dia ikut waktu di Vancouver. Masa tu dia naik di Vancouver, kita kata dia ikut waktu di sana berdasarkan kepada jam yang dia pakai. Kalau tidak, dia pusing sehari berapa puluh kali, naik sana tak buat kerja apa, duk kerja semayang je lah. Okey, apa isu yang saya nak bangkit ialah isunya demikian, perubahan keadaan memerlukan perubahan bagaimana hukum itu dijawab. Hal yang sama Nabi SAW praktiskan. Contoh ni saya selalu sebut, siapa ikut kuliah saya, mereka akan dengar. Satu orang muda datang di dalam majlis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia kata, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim. Wahai Rasulullah, aku nak cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Nabi kata, la, jangan. Nabi kata. Datang satu orang tua dalam majlis yang sama, ditanya yang soalan yang sama, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim. Wahai Rasulullah, aku nak cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Nabi SAW kata, na'am. Nabi kata, ya. Apabila Nabi kata ya, sahabat lain tengok antara satu sama lain. Tadi satu orang tanya, kata tak. Orang lain tanya soalan yang sama, Nabi kata ya. Nabi SAW kata, inna syaikha yamliku nafsahu. Nabi kata orang tua dapat kontrol diri dia. Ni pun cikgu sama jugalah. Cikgu bila jawab soalan tak boleh sama antara murid yang cikgu,
nak pergi toilet misalnya nak pergi tandas, dengan hak duk pergi tandas kerap memang kerana dia ni tak boleh kontrol diri, yang duk pergi tandas kerap kerana malas nak pergi kelas. Kadang-kadang saya semalam saya sembang dengan, sekarang budak-budak cerdik lah, dulu-dulu, zaman dulu budak-budak, kadang-kadang cikgu dulu dia kadang-kadang dia tak bagi alasan, dia pun boleh pukul orang. Bila tak bagi alasan, kita pun tak tahu. Saya masih ingat satu kawan saya, masa zaman tu saya sekolah di Penang, di Seberang Perai. Masa zaman tu agung dia ialah Sultan Ahmad Shah. Ini Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang yang mangkat pada tak lama dulu. Dia datang melawat, berangkat ke Pulau Pinang, lawatan di Raja, turun dengan helikopter. Helikopter dia turun tu, dia turun di sekolah saya. Jadi orang kampung ni tak pernah tengok raja ni. Penang bukan ada raja. Raja Gopal ada lah. Jadi nak tengok yang masa tu bukan raja, yang di-Pertua Agong. Dia tengok dengan polisnya, dengan sambutan, dengan orang sediakan. Turun helikopter, ambil ni kereta, ambil. Kira sejarah lah. Walaupun tak masuk sekolah tu sangat, turun di padang sejarah. Bila mari kelas berapa lama, cikgu tanya murid-murid, zaman dulu cita-cita nak jadi apa? Dulu sekarang tak ada dah karangan tu, cita-cita saya. Tak standard lah karangan tu kan. Dulu macam tu lah, saya sepasang kasut kan, saya kan. Tapi dia apa, menjadikan kita kreatif berfikir. Semua orang tanya, dulu mana kampung macam saya, bukan tahu pensyarah universiti pun tak tahu, doktor pakar lagi tak tahu, kok nak jadi YouTuber kan lagi tak ada lah zaman tu. Seorang jawab polis, tentera, nak jadi cikgu. Seorang kawan saya, dia kata dia nak jadi yang di Pertua Agong. Cikgu kata kat dia, tak boleh, pilih cita-cita lain. Dia baru saja tengok Agong. Dia kata, tapi saya nak jadi yang di Pertua Agong. Cikgu kata, tak boleh, kamu kena pilih cita-cita lain. Dia lepas kelas dia heran, dia kata, apa cikgu, orang lain semua boleh, aku seorang dia tak bagi. Pasal dulu kan, cikgu tak bagi alasan, cikgu tak beritahu, kamu ni bukan keluarga dia raja, kamu bukan anak raja, bin pun awang ya, jadi tak boleh lah kan. Dia tak bagi alasan. Dan dia tidak, mungkin kerana dia fikir budak ni kalau terang pun keluarga dia raja, cikgu nak kena terang pula apa masuk kerabat dia raja tu. Tapi zaman sekarang berkembang, manusia lebih mencapai. Sebab itu kita berbicara kepada orang, kita jangan jadikan Allah, ustaz-ustaz khususnya ni, kalau ada yang ustaz-ustaz, hampa ni orang awam yang hampa tak faham, jangan banyak bertanya, siapa banyak bertanya lemahlah imannya. Tak boleh. Nabi SAW bila dia Nabi bagi jawapan yang berbeza, pasal apa orang tua tu boleh, yang muda tak boleh. Nabi kata orang tua tu boleh kontrol diri dia. Maksudnya kalau aku benarkan orang muda cium isteri dia, dia tak berhenti setakat cium tu, dia akan pergi lebih daripada itu. Dan ada hal yang sama, saya buat contoh selalu, korban. Tahu korban? Korban Nabi SAW bila korban pada satu tahun tu, Nabi kata, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syait. Siapa yang sembelih korban di kalangan kamu, jangan sampai lebih daripada 3 hari masih ada lagi daging di rumah dia. Maksudnya kalau buat korban sebelum 3 hari, make sure everything distributed, finish. Bila next year, tahun yang berikutnya, sahabat nak korban,
Sahabat kata, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Wahai Rasulullah, kena buat macam tahun lepas ke? Nabi kata, kulu wa at'imu waddakhiru, makan, bagi orang makan, simpanlah nak simpan. Fa inna dhalikal am kana bin nasi jahd fa aradtu an tu'inu fiha. Karena tahun berkenaan orang dalam keadaan susah, aku mau kamu tolong mereka. Maksudnya hukum berubah dengan berubah apa? Keadaan. Hukum berubah dengan berubahnya keadaan. Saudara dan saudari sekalian, sebab itu bila saudara-saudari baca hadis Nabi, saudara akan dapati ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyu a'malil afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang baik? Ada yang Nabi jawab salat pada waktunya, ada yang Nabi kata buat amalan sedikit tapi berterusan, ada yang Nabi kata iman dengan Allah, ada yang Nabi SAW kata kamu puasa. One same question, different answers. Because why? Because of different background of the orang yang bertanya, of the addressee. Orang yang bertanya itu berlatar belakang. Sebab itu cikgu yang baik, dia tidak memberikan jawapan yang sama kepada anak murid dia yang berbeza latar. Penceramah pun sama. Kita pergi ceramah di kampung, tuan-tuan, marilah kita membanyakkan sedekah. Dan orang kampung, makcik itu bukan kata sedekah, nak makan pun tak ada. So kita tak payah cerita sedekah, kita cerita pada supaya bekerja, sabar. Tapi kalau kita pergi ceramah di tempat orang korporat, kita suruh dia bersedekah, suruh dia membantu orang lain. Kerana different backgrounds of addressees, kerana perbezaan latar orang yang diungkapkan ucapan kepadanya. Agama mengambil kira persoalan-persoalan ini, tetapi letakkan dalam fikiran kita ada benda yang berubah dan ada benda yang tidak, benda-benda yang tidak berubah. Maka perkara-perkara yang tidak berubah, umpamanya ada adat. Sekarang mungkin ada perkara yang mungkin kalau dibuat pada orang Cina tak boleh, buat pada orang Melayu mungkin boleh. Dibuat di negara Cina mungkin boleh, dibuat di negara orang Melayu mungkin tak boleh. Sama juga. Saya selalu buat contoh yang common lah, mudah faham. Agama larang lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki in terms of pakaian, penampilan, bukan in terms of makanan. Maksud dia ni lelaki ke perempuan lah. Dia tak boleh, agama tak boleh. Macam mana nak tahu dia sama tak sama? Tiba-tiba cikgu perempuan kita main kelas pakai songkok. Obvious lah, di tanah Melayu ni, di Malaysia ni, songkok lelaki. Ataupun guru kita main sekolah pakai skirt, cikgu lelaki, jelaslah itu pakaian perempuan. Tak boleh, sebab pada sisi uruf kita ia pakaian perempuan. Tapi di Scotland, kilt, skirt Scotland tu dipakai oleh lelaki. Dia tidak didefinisikan sebagai pakaian perempuan. Pakai kain batik Jawa tu di kawasan Perlis ni, kalau pakai, dia tengok, hang pakai kain bini hang lah. Pipi mayang subuh pagi-pagi pakai kain batik tu. Orang tua ni teruk dah, Datuk Imam ni kata terlibat dengan LGBT ke apa. Tapi pakaian itu di Jawa dipakai oleh lelaki. Sebab itu kata ahli-ahli sarjana usul, apabila engkau ingin berfatwa, jangan berfatwa berdasarkan negerimu, tetapi bertanya kepada orang yang tanya fatwa, awak daripada mana? Dan awak nak amalkan benda ni di mana?
bagi perkara yang membabitkan soal-soal muamalah ini. Agama, salah satu benda yang agama larang, libasus syuhrah dia panggil, pakaian pelik pada orang. Sebab tu kita avoid dalam hidup ni pakai benda yang orang rasa dia ni betul tak betul ni. Walaupun kita rasa cantik, kita pakai, orang kata dia ada masalah lah, kita kata telan ubat tak ancong lah apa kan. Tapi nak define pakaian pelik tu kena ikut masyarakat. Tuan-tuan pernah tengok jubah Afrika? Ustaz-ustaz ni pernah tengok? Jubah hak labuh tu, tangan dia labuh, kena lipat-lipat masuk ni, lipat-lipat masuk ni. Kalau kita pakai di Afrika, okey. Kita pakai di tempat kita, ganjil. Dia jadi syuhrah. Dia termasuk dalam larangan itu. Ada jubah yang bila kita pakai, ada topi tajam atas. Tengok. Orang Maghribi pakai. Tapi sekarang okey lah, pasal dunia dah antara bangsa. Tapi zaman dulu, kalau kita balik kampung kita, kita beli daripada Mekah, pakai kampung kita, tu imam terkejut. Ali Sihir mana semayang belakang aku? Lain pakaian itu. Maka syuhrah itu dilarang. Tapi bagaimana nak menentukan ia pelik ataupun tidak? Berdasarkan kepada uruf masyarakat. Hatta hukum. Kalau satu orang kata, saya bernazar tidak akan, ataupun saya bernazar akan sedekah 1 kilo daging kepada jiran saya. Apa orang Malaysia faham 1 kilo daging? 1 kilo ayam? Ni cikgu, ni hak baru. 1 kilo ayam ataukah dia anggap 1 kilo daging? Ha? Lembu kan? Lembu. Tapi sebenarnya ayam tu daging tak? Ayam tu daging tak? Ikan pun sebenarnya daging ikan juga. Tetapi kalau orang tanya di Malaysia, bila dia sebut 1 kilo daging, mufti mesti tahu maksudnya nazar dia berkaitan dengan daging lembu. Artinya kalau dia tunaikan dengan daging apa? Ikan ataupun daging ayam, tidak tertunai maksud nazar. Walaupun dia boleh buat lawak, dia kata ayam pun daging juga, daging ayam. Tapi uruf tidak bermaksud begitu. Terutama kalau muamalat dia dengan orang, melainkan dia maksudkan, aku janji kepada kau, aku akan bayar kerja kau ini dengan 2 kilo daging. Mai-mai petang tu dia pun hantar 2 kilo ayam. Kata kau janji nak bayar 2 kilo daging dalam janji nak bayar kerja aku. Dia kata ayam pun daging juga. Boleh tak? Tak. Kerana istilah itu tidak merujuk kepada hal itu. Dia kata kami di negeri lain bila sebut ayam, daging, ayam masuk sekali. Tapi tidak di sini. Masuklah istilah-istilah yang simple, yang kadang-kadang saya buat contoh-contoh common lah, orang buat kan. Tuak diperlih tak boleh. Kalau kata jom kita buat pergi minum tuak, tidak diungkapkan. Tapi tuak di negeri Kelantan, ada orang Kelantan ni? Ada Kelantan? Angkat tangan Kelantan. Tuak di Kelantan memabukkan tak? Ha? Mabuk tak? Orang Kelantan pun dah tak ada tuak lah. Okey. Tapi artinya, istilah bagi setiap tempat berbeza. Fatwa, saya tak mau pergi dia. Fatwa dia ambil kira persoalan-persoalan ini. Jadi apabila sesuatu isu yang diangkat yang mungkin dahulu boleh, kemudian dia jadi tidak boleh. Kadang-kala benda tu budaya diangkat sebagai agama. Saya buat contoh. Bila ada semangat Islam kuat di kalangan kita,
Di IPG ni tak ada lah. Ramai orang cenderung nak pakai pakaian hitam, pakai tudung hitam, jubah hitam, tudung hitam, macam Arab Saudi, macam di Qatar, macam di negara-negara Teluk, macam di sebahagian negara Arab. Dan mereka menyangka bahawasanya itu adalah Islamik. Sedangkan kalau kita, itu adalah pakaian Arab. Wanita di dalam agama dia suruh pakai tutup aurat macam ni lah. Dia tak menentukan warna. Bahkan riwayat-riwayat isteri-isteri Nabi, ada yang pakai hijau, ada yang pakai warna rose, ada yang pakai warna merah. Ada hukum juga. Yang ni sebahagian tak setuju pendapat saya, tak apa. Saya tahu yang tengok ni. Purdah umpamanya. Sekarang semua pakai purdah lah, kan? Pasal musim ni kan? Purdah umpamanya. Purdah ini ialah pandangan salah satu daripada mazhab. Dan sebahagian ulama menyokong pendapat purdah. Majoriti para ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Nawawi berpendapat wajah wanita bukan aurat. Saya tak apalah, saya hormat pandangan mereka pilih. Tapi untuk mufti ataupun tokoh-tokoh agama yang berfatwa menggalakkan orang pakai purdah, terutama di negeri barat yang macam-macam kena, tudung pun kena dah, yang orang barat punya perspektif, sudut pandang mereka suatu kongkongan kepada kehidupan. Sepatutnya kalaupun ada fatwa yang demikian, bukanlah untuk diamalkan di negara-negara seperti itu. Juga kepada cikgu tak boleh lah kan, tapi saya sebut jugalah. Cikgu ni nak murid nak kena tahu, nak kena tengok cikgu mana mengajar. Orang yang berurusan di kaunter, orang yang masuk ke kedai pada zaman sekarang pakai topi keledar, masuk lepas tu buat rompakan, kerana orang tak tahu. Kita masuk ke pejabat-pejabat awam, walaupun sisi hukum ada pada pandangan sebahagian sarjana, tetapi hukum itu implementasinya tidak akan memberikan kemaslahatan seperti yang dimaksudkan. Sekarang orang bercakap tentang, minta maaf lah, ni orang Malaysia ni. Saya bukan suruh percampuran lelaki perempuan, tetapi manusia hidup dalam keadaan yang normal. Macam Malaysia ni ada yang melampau, tapi macam kita ni normal. Di negeri Arab sebahagiannya, dia sepenuhnya diasingkan lelaki dan perempuan. Dan ada gesaan-gesaan, mari, ada orang juga, mari pejabat mufti, dia kata pejabat mufti ni ikhtilat, bercampur lelaki perempuan. Di mana agama? Sampai ada yang tak mau main pejabat kena percampuran lelaki perempuan. Dia kata sekolah agama yang sebenar pisahkan totally. Tak apa kalau kita itu urus takbir kita atas alasan-alasan pentadbiran, tetapi agama bukan begitu. Agama, kalau orang tanya kita macam mana tuan-tuan tawaf di Kaabah tu, di hadapan tempat ibadat bercampurnya lelaki dan perempuan. Jika lelaki dan perempuan tidak boleh sama sekali berada pada suatu tempat, di depan Kaabah lah patut diasingkan ketika manusia nak khusyuk, supaya pagi tawaf lelaki, petang tawaf perempuan. Arab jahiliah lakukan, malam wanita tawaf dengan bertelanjang. Tetapi agama tidak begitu. Tapi agama juga tidak melampau dalam pergaulan. Ini perlu kepada golongan-golongan ustaz-ustaz kita, apabila dia terlibat dengan macam-macam pemikiran, supaya dia melihat ruang ini. Hind ni isteri Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan ni dulu lawan Nabi.
Tapi luasnya dada Nabi. Abu Sufyan, semua kita kenal Abu Sufyan kan. Abu Sufyan adalah pembesar Quraisy yang paling hebat dalam sejarah, kerana dialah Nabi berperang, berapa ramai sahabat mati. Tapi at the end dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Masa dah pun dah Nabi nak tawan Mekah, dia masuk Islam. Tapi Nabi ni satu orang ahli psikologi yang bagus, hikmah yang Allah jadikan. Orang kata kepada Al-Abbas, kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan sukakan pujian, suka diangkat, bagi sikit ke dah. Nabi bila nak tawan kota Mekah, Nabi kata, man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan suka. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni macam tu juga lah. Ada orang kadang-kadang marah dia jadi. Ada orang kadang-kadang kita tegas dengan dia baru dia ikut. Ada orang kita jack dia sikit, kita puji dia sikit, baru dia mau ikut kita. Anak kita pun macam tu juga. Ada anak yang kita suruh, dia buat. Anak kita kena puji. Abang ni rajin, no? Tolong Ustaz pergi beli. Dia kena habaq tu dulu. So Nabi deal dengan kepelbagaian ini. Cuma Abu Sufyan ni walaupun dia pemimpin, dia kedekut dengan bini dia. Dulu dia pahlawan Nabi, tapi bila dah masuk Islam, dah jadi orang Islam, mai jumpa Nabi, ya, dia kata, Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut. Boleh dah aku ambil duit dia tanpa bagi tahu dia? Ni hak isteri ni ramai ni cikgu-cikgu ni. Bolehkah ambil duit suami tak bagi tahu suami untuk belanja rumah? Boleh tak? Ha? Kau masa kita kahwin, duit kau duitku juga, duitku duitku. Ha? Boleh ni orang lelaki, bolehkah suami isteri kita ambil duit kita tanpa beritahu kita? Boleh tak? Ustaz-ustaz kata boleh. Balik ni pakai ambil ya. Laki tengok sampai habis duit dia. Siapa ambil? Tak tahu. Boleh. Hind dia bawa isu ni pasal suami dia kedekut. Nabi kata, khudhi ma yakfiki wa waladiki bima'ruf. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Ambil apa yang cukup untuk engkau dan untuk anakmu dengan cara yang baik. Cara yang baik ini Nabi tak bagi tahu. Ambil 1/3 dia tak bagi tahu, 1/2 pun dia tak bagi tahu. Dia kata cara yang baik. Maksudnya kalau suami kita ni lebih kurang gaji dia 2,000 saja, jarang beli beras, baju sekolah anak tak tinggal, duit dia kita pergi ambil cukup untuk anak kita dengan cara yang sesuai lah. Anak kita, anak seorang yang bapaknya gaji 2,000 dan duit belanja untuk seorang isteri yang suaminya gaji 2,000. Tapi kalau suami kita gaji 30,000, berapa nak ambil? Nabi kata bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi mungkin kita ambil 10,000 ataupun 5,000 kan, 10,000 kita ambil. Itu sesuai dengan anak yang pak dia gaji 30,000. Bila anak pak dia gaji 30,000, dia pun makan ni, pergi sekolah naik ni. Kemudian sekolah pun mungkin sekolah hak mahal sikit. Isteri pun mungkin bukan hantar dengan motor, pergi hantar dengan kereta. Jadi belanja dapur pun mungkin orang lain makan beras grade C kan, kita makan grade A tu. Ikan pun bukan pangkat tamban kiatnya, semua tamban lurusnya. Jadi perkataan bil ma'ruf tak boleh ada kaedah, melainkan setiap orang tahu situasi dirinya. Maka dengan takwa,
Jadi kalau satu orang tanya mufti, suami saya tak bagi duit ustaz, boleh tak saya ambil duit dia senyap-senyap nak beli barang dapur? Boleh, ambil agak-agak padan-padan lah. Lepas tu dia pun tanya kawan dia kata suami aku pun macam tu juga. Tu duk ambil padan berapa? Kadang-kadang aku ambil 7,000 begitu. Dia pun teringat, kawan dia ambil 7,000. Dia pergi tengok dompet suami dia, tengok ada 600 ya. 600 aku ambil semua lah. Sebab kawan dia mungkin suami dia gaji 30,000. Dia suami dia gaji mungkin 3,000. Maka fatwa dia kena ambil kira siapa dia yang tanya. Dia kata suami kerja apa? Dia kata apa mufti ni? Orang tanya dia apa? Dia tanya suami kita kerja apa? Sebab nak bagi fatwa nak kena tengok latar awak tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Maka banyak isu ni, saya tak mau pergi semua. Maka dengan itu, maka para sarjana, bab ni boleh baca sendiri, lebih detail di sini saya sebut. Saya cerita ya. Ni dengan lepas pada ni balik duk simpan buku ni. Tahun depan pula buka, oh ni buku ni tahun lepas dia cakap ni. Bacalah sebagai cikgu. Dia ada manfaat dia untuk kita tahu bagaimana kita deal dengan orang yang terlibat bertanya soalan. Dan kadang-kadang hukum itu berubah disebabkan keadaan tertentu yang berubah. Kadang-kadang ada orang tanya jadi haram. Orang tanya, bolehkah saya ambil riba? Haram. Tapi satu orang kata, saya boleh tak pinjam riba? Pasal bawa nak pinjam riba? Saya ni kalau tak pinjam ni, rumah pun tak ada, tempat tinggal anak-anak pun tak ada, apa pun tak ada. Tak ada bank-bank riba saja. Terutama mereka yang duduk di negeri barat, yang tak ada negeri-negeri yang bukan ada bank Islam. Kita kata awak boleh ambil terlibat dengan riba dengan kadarnya untuk membolehkan awak hidup. Kerana hukum ni bukan haram riba je, haram juga merosakkan diri. Wajib juga memelihara anak-anak, melindungi diri. Maka dengan itu fatwa ini dia mengambil kira hal-hal yang seperti itu. Terima kasih banyak saudara pengurusi. Saya tak tahu ada berapa minit lagi tahu. Awak ada habis dah masa? Ada soalan. Bolehkah saya menggunakan ketamakan kuasa untuk mengendalikan sepenuhnya majlis ini supaya bolehkah? Supaya kita dapat sip masa. Bolehkah? Okey, jadi saya jemput terus untuk siapa yang nak tanya dan saya jawab terus. Nanti dua-dua puan pengurusi hanya bagi isyarat apabila masa sudah habis. Silakan siapa yang nak tanya. Boleh tanya apa yang saya cakap, boleh juga tanya di luar benda-benda hal lain, terutama tentang amalan di Perlis ni. Cuma tak perlu tanya keputusan pilihan raya Sabah kerana kemarin dah keluar dah. Ya. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Izinkan patik bertanya soalan kepada Datuk Mufti. Kalau ditengok pada masa kini, sistem pendidikan kita semakin maju ke hadapan dan lebih mementingkan kepada melahirkan insan ataupun kemenjadian murid. Jadi dalam sudut pandang Datuk Mufti sendiri, bagaimanakah kita nak terapkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat beliau sehingga menjadi insan yang terbilang dan dikenali sehingga kini? Adakah dia masih adakah kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah masih lagi relevan dan boleh kita terapkan dalam sistem pendidikan masa kini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya akan sebut beberapa perkara yang mungkin sisi pandang yang boleh kita kongsi. Saya kongsi pada sisi saya. Yang pertama, Nabi bila orang datang kepadanya
dia nak bentuk dua perkara. Pasal dia tanya, Nabi membentuk pemikiran jiwa dia, pemikiran dia, dan juga membentuk etika dia, akhlak dia. Seketika kita mungkin hanya nak tumpuan habis-habisan membentuk, bukan membentuk, providing sufficient information berhubung dengan soalan-soalan yang dia nak jawab bagi periksa. Kita tak kira lah anak tu macam mana pun, yang penting you kena A. Ada ibu bapa sehingga kita sacrifice zaman hidup anak-anak tu, nilai ke ibu bapa, sehingga hubungan ibu bapa dan guru dengan guru menjadi hambar kerana menegakkan, berjuang untuk mendapatkan A. Bukan saya kata, saya bukan anti A ni. Ada orang yang dia pergi macam tu. Hal itu lebih jelas kalau kita lihat di universiti. Budak-budak universiti, dia pergi, dia lebih megah lagi diri dia. Dia nak pakai macam mana ke, nak duduk macam mana ke, pensyarah tak perlu ambil tahu. Pensyarah perlu bentangkan maklumat-maklumat yang dia nak periksa. Apa kau nak jadi, kau jadi. Tidak ada unsur tarbiyah. Hubungan kita dengan pensyarah dan cikgu ialah hubungan pemberi maklumat, bukan hubungan pendidik, bukan hubungan murabbi. Jadi kita tak perlu biar pergi lah, pak dia tak biar dia, aku biar lah nak jadi apa pun. Sebab itu pensyarah di universiti dengan cikgu di sekolah, cikgu lebih dikenang. Sebab cikgu selalu tegur kita, cikgu selalu marah kita. Tapi kebelakangan ni ada cikgu pun tak mau tahulah hal tu. Masuk kelas aku tulis-tulis, hampa periksa bagi A sudah. Depa tak tanya, kerana ni kementerian dia tak tanya bagaimana akhlak pelajar-pelajar cikgu, dia tak tanya berapa A pelajar cikgu dapat. Akhirnya kita tengok perjuangan A ni dahsyat. Buat tuition, kaya tu ketika tuition. Tapi kita mengalami keruntuhan banyak di sudut pembentukan saksiah. Ada otak yang bagus, tapi tidak ada nilai peribadi yang bagus. Dan jika ini berterusan, saya tidak tahu, ramai orang, kita pergi ke Finland, kita pergi ke Jepun, mereka bukan Islam. Saya pergi ke Jepun, sekolah-sekolah mereka, dia satu program, dia kalau nak makan rebung tu, dia akan bawa pergi tengok pokok buluh, daripada mana dia berkembang, macam mana pokok tu membesar. Tujuan dia supaya dia appreciate alam, supaya dia jangan tahu makan saja. Dia kata tahu nak dapat rebung ni kena ada buluh ni, nak dapat buluh ni kena ada orang tanam dia, kena jaga. Kalau alam rosak, dia ni tak boleh tumbuh. That's how dia orang bentuk, educate pelajar-pelajar dia. Bukan perjuangan lulu, kerana ramai ibu bapa dia akan tanya, anak dapat berapa A? Bukan salah, it's okay. Tapi kita gagal untuk mengangkat nilai. Ada orang, tuan-tuan, bukan semua orang boleh dapat A dalam dunia ni. Bukan semua orang. Nabi ada para sahabat yang bijak, yang jadi Abu Bakar, yang jadi Umar, yang jadi Osman, yang jadi Ali, yang jadi Abdullah bin Abbas, yang boleh jawab fatwa, boleh macam-macam. Tapi ada sahabat Nabi tak boleh. Khalid Al-Walid, dia duduk di medan perang, dia daripada hari dia masuk Islam, dia hanya pergi perang. Dikatakan hanya beberapa surah pendek saja yang dia hafal. Dia tak, itulah kemampuan dia. Nabi kata, an-nasu kama'adini zahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idha faqahu.
Manusia itu seperti galian, kata Nabi. Benda galian, emas, perak, permata. Seperti galian emas dan perak yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam jika mereka faham, kata Nabi. Maksud emas, duduk dalam lumpur, orang buang lumpur, orang buang batu, orang ayak air, orang ambil emas, padahal dia kotor. Kalau dia emas duduk di kedai, lagilah orang pergi cari. Itu maksud Nabi. Sebab itu Nabi, setiap tokoh yang penyair yang masuk suka bersyair, Nabi tak kata kau pergi hafal Quran, syair ni nak buat apa? Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, ini semua tokoh-tokoh syair Nabi, dan mereka memang minat syair. Ada sahabat memang ahli politik macam Amr bin As, Nabi pun lantik dia dalam urusan. Ada sahabat Nabi suruh dia belajar hafal Quran seperti Ubay bin Ka'ab. Kita dalam sistem kita kadang-kala kita nak jadikan semua sama. Ada budak kadang-kadang dia memang tak boleh dah matematik ni, memang dia tak A pun, tapi dia akan tertonjol nilai-nilai dia jika dia melakukan urusan yang lain. Ibu bapa juga sama. Sekali saya nak pergi pada satu benda, pasal ni kita selalu baca Quran, baca doa nak periksa ni. Ibu bapa juga sama. Sebab tu Quran ajar apa tentang anak-anak. Quran kata Rabbana hablana, lagi min azwajina, lagi wa zurriyatana qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Zurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, berikan isteri-isteri kami, zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Maksudnya anak kita ni apa saja, ada anak kerja tak besar, tapi sejuk perasaan kita. Walaupun dia mungkin tukang kebun di sekolah, bapak dia sakit sampai dia, mak dia susah dengan motor buruk tu pun pergi cari ubat kat mak. Tak pernah cakap bahasa yang terentak hati mak dia. Mungkin kerja besar tapi tidak qurrah a'yun, tidak penyejuk mata. Sebab itu apabila kita nak anak-anak nak periksa, kita doa, ya Allah, berilah kejayaan pada anak kita. Not necessarily immediately kejayaan itu muncul dalam bentuk A dalam peperiksaan, tidak semestinya. Kita doa pada hari ini, tengok anak kita dapat C terap semua, tapi mungkin 7 tahun lagi dia jadi seorang peniaga yang bagus, mungkin dia jadi pengusaha yang bagus. Ada syarikat, saya jumpa kawan saya yang dulu memang dia tak pernah, tapi sekarang dia jadi businessman yang bagus, jauh lebih banyak duit daripada kita lagi. Kalau itulah menjadi ukuran soal kejayaan dalam peperiksaan, supaya dapat kerja yang baik, dengan kerja yang baik dapat gaji yang baik. Kerana mentaliti, khususnya orang Melayu dulu, mentaliti nak makan gaji. Anak Cina sebahagian tak pergi sekolah pun, tak ada A pun yang dia kenal. Dia duduk di kedai bapak dia, dia berkembang perniagaan dia, kerana dia memang itu suasana dia. Artinya maksud saya, untuk kaya bukan mesti kena ada A. Bukan jangan patah semangat anak-anak kita tak dapat A, tapi mentaliti kita sebagai guru, supaya kita melihat bagi setiap sosok anak murid kita ini dengan nilainya. Kita mungkin tak kata, tapi kita tengok, dia ni boleh lah mengaji, harap main sekolah. Tak. Orang kata main sekolah lah budak ni, kau tak main apa. Tak. Dia main, dia mendidik peribadi dia. Dia mari, dia tahu duduk dalam barisan, dia tahu bagaimana nak keluar, bagaimana membaca peraturan. Mungkin dia tidak tinggi keputusannya. Guru-guru saya sebagai ibu bapa, tuan-tuan juga sebagai ibu bapa, guru-guru, kita bukan hanya untuk transfer maklumat pada anak murid kita.
kita juga menyampaikan kepada dia hati budi sebagai manusia. Kalaulah tugas guru itu meng-A-kan budak, tak ramai guru yang berjaya. Tapi kalau tugas guru itu memberikan hati budi sebagai manusia untuk hidup, insya-Allah kita berjaya, dapat pahala banyak kepada kita. Budak tu tahu untuk buang sampah dalam tong sampah. Kalau tak main sekolah dia tak tahu tu. Baik untuk negara, sebab cikgu dia ajak. Ini filosofi pendidikan yang mesti digarapkan semula dan dibentangkan untuk kita bahaskan semula dengan cara adil dan saksama dalam menentukan jangka masa pendidikan masa hadapan. Kalau itulah saudara tanya, dan itulah yang Nabi buat, bukan hanya memberi maklumat tapi mendidik. Kejayaan saya bukan 10 orang belajar saya A. Kejayaan saya, anak-anak murid saya tahu untuk menghormati orang lain, tahu untuk hidup sebagai warga Malaysia yang baik, tahu untuk berjalan sebagai manusia yang berperadaban. Kalau dia dapat A, kemudian dia jadi orang besar, kemudian dia rasuah, pening kita. Terima kasih. Ada masa lagi? Habis lah? Habis dah? Habis dah? 2 soalan lagi, okey? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, Sahibus Samaha Datuk Mufti, nama saya Muhammad Afiq bin Asrusani. Di sini saya ingin mengemukakan soalan pada Datuk Mufti. Di negara kita terdiri daripada banyak negeri dan wilayah, dan setiap negeri dan wilayah mempunyai mufti yang tersendiri dan berautoriti. Sekiranya berlaku konflik antara kalangan mufti dalam sesuatu hukum, apakah cara yang terbaik untuk pihak yang berautoriti bagi menangani konflik ini, dan apakah panduan yang sesuai untuk orang awam dalam isu ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagus soalan. Ini ada kaitan dengan ni kan. Kita nak kena ini pelajar orang-orang berpendidikan ni. Dalam disiplin ilmu, untuk kita disiplinkan diri kita dalam semua hal, senantiasa kita bertanya takrif hidup kita, hatta diri kita. Guru ni apa takrif dia? Kena tahu. Orang tanya apa guru? Guru ni apa? Guru mengajar. Kalau itu takrif dia tak apalah. Semua benda. Apabila kita berkonflik, macam mana kita nak definisikan konflik yang kita maksudkan? Adakah konflik itu berbeza pendapat, ataupun konflik itu bertarung, bergaduh, atau berbeza cara? Hari-hari kita berbeza. Saudara berpakaian hitam, ada yang berpakaian putih, ada yang naik kereta mewah, ada yang naik kereta kurang mewah, ada yang kereta kurang laju. Manusia berbeza. Tak ada pun manusia dengan perbezaan menyebabkan manusia bertempur. Kalau manusia berbeza di dalam pandangan hukum, agama, dan perbezaan itu masih lagi di dalam frame, di dalam kerangka yang diizinkan, kalau perbezaan itu dalam kerangka yang diizinkan, maka agama itu dadanya luas. Kita pergi ke Mekah, sebelah orang kita mazhab Malik, dia semayang tangannya lurus. Kita bukan mazhab Malik. Orang mazhab Malik, macam saya kata tadi, bila nak baca Fatihah pun bismillah, tak baca langsung. Kita semayang, kita tanya daripada mana? Dia kata daripada maghrib. Kita tak perlu bergaduh dengan dia, amalan dia. Agama, amalan kita. Melainkan apabila hal itu datang kepada urusan pentadbiran dan muamalah antara manusia. Yang ini urusan antara manusia. Saudara datang ke Perlis, saya beritahulah, di Perlis ini solat tadi saya sebut bismillah perlahan, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru dengar. Di atas kaul-kaul yang saya sebut tadi. Subuh tak baca qunut. Macam mazhab Hanafi, macam mazhab Hanbali. Dan majoriti dalam dunia ni pun memang tak baca qunut. Saudara datang ke masjid, masjid amalan di Perlis ini adalah amalan majoriti para ulama. Kalau dilihat pada skop antarabangsa. Saudara amalkan sebab imam itu imam yang dilantik oleh pemerintah. Tak pernah pula kita kata siapa yang semayang subuh qunut tu tak sah. Kita tak pernah kata. Tapi kalau saudara balik ke negeri saudara, tu imam qunut, saudara makmum, saudara qunut je lah. Kalau saudara solat seorang di rumah, terpulang pada saudara bagaimana nak mengamalkannya. Itu satu bahagian. Perbezaan yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbagai. Ada perkara yang tak dibuat disebabkan Nabi memang tak buat. Kenduri arwah tak dibuat di Perlis ini. Sebab Nabi tak buat. Dan ada larangan. Kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab-kitab semua mazhab tak buat. Macam di masjid-masjid di Perlis tak buat. Dan orang Perlis pun diminta agar tidak buat. Dengan nasihat supaya jangan buat. Karena itu tidak ada mazhab apa, memang tak dibuat. Walaupun mungkin di negeri kita buat, tapi di Perlis tak buat. Kalau dia nak buat juga di negeri dia, itu hal dia. Di Perlis dia tak sobat. Sebab kita, habis itu Perlis tak raikan, kita raikan. Kita raikan yang mana ada pandangan-pandangan mazhab. Kalau saudara duduk di sorang-sorang di sini, mayang, saudara kunut, tak ada masalah. Tapi saudara kalau dilantik menjadi imam, yang dilantik oleh pihak penguasa, ulul amri di negeri ini ialah raja pemerintah. Raja pemerintah di negeri ini mewujudkan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam itu dia ada pandangan-pandangan hukum berdasarkan kuasa ataupun peraturan-peraturan ataupun proses pandangan hukum yang saya sebutkan tadi. Maka saudara jika bertugas sebagai rasmi mengikut pandangan itu. Faham maksud saya? Ya, itu. Tapi cumanya sebagai pelajar tak usahlah kata aku duduk di Perlis buat macam tu lah, balik aku buat macam lain. Itu layman, orang yang tak mampu untuk mengkaji. Saya mencadangkan supaya ambil kesempatan, pasal tengok di Perlis ni ada amalan-amalan ni yang mana dia tak amal. Umpamanya kita tak baca Yasin malam Jumaat, kita kata baca suratul Kahf, boleh ambil surah Kahfi kerana itu ada dalam hadis. Bukan kata orang Perlis ni tak suka Yasin, jangan buat balik cerita tu. Tak ada orang Perlis tak suka Yasin. Yasin salah satu surah daripada Al-Quran. Yang ada orang Perlis tak baca Yasin malam Jumaat. Nak baca malam lain bacalah. Nak baca malam Jumaat pun boleh kalau kebetulan hari Jumaat. Tapi bukan purposely pilih hari Jumaat untuk Yasin, tak ada alasan, tak ada dalil. So yang adanya ialah surah Kahf. So kita punya maklumat tu kena ni lah. Tapi sebagai pelajar yang duduk di sini, saya mencadangkan. Sekarang zaman mudah. Di hujung, di tangan pun ada smartphone. Tengok kunut, pandangan kunut dalam pandangan. Cari, jangan cari hak Malaysia saja. Cari hak, kalau boleh Arab, cari yang Arab. Kalau boleh English, baca yang English. Supaya kita baca banyak pandangan. So orang yang luas bacaannya, luas mutalaahnya, luas pengetahuannya, banyak maklumatnya, lapang dadanya. Macam orang kampung kan, yang belajar baru 3 hari belajar silat tu, dia gaduh nak bertumbuk. Tapi kalau dia jadi maha guru dah, tak apa, orang tikam di meja dia tak bangkit lagi. Sekali baru-baru nak sampai baru dia tepih. Sebab dia pengetahuan banyak, dia tahu aku tempih kat mana pun lepas. So kita
Pelajar-pelajar yang datang ke sini, bukan no compulsion, kita tak memaksa apa yang kita percaya, tapi we invite you, kita menjemput untuk membaca. Kerana membaca, macam majlis kita hari ini, membaca adalah sesuatu yang baik. Tapi jangan baca one sided, jangan baca sebelah. Baca banyak-banyak, baca international fatwa, baca daripada tokoh-tokoh yang berauthority, scholars, great scholars, big scholars, leading scholars, tokoh-tokoh yang besar dalam dunia ni. Baca Al-Qaradawi ke, Munajjad ke, fatwa-fatwa daripada yang tu baca. Jangan pergi baca nama pun tak ada kan, itik putih ke, sendal malam ke, jangan baca yang tu lah. Yang nama, baca nama-nama yang besar. Okey lah, itu maksudnya. Kalau mufti negeri lain ada pandangan, mereka ada pandangan di negeri mereka, mereka laksanakan pandangan itu di dalam wilayah mereka. Di dalam wilayah Perlis, bukan pandangan mufti yang dilaksanakan, pandangan fatwa yang mana dibawa, diputuskan oleh raja pemerintah, itu yang dilaksanakan. Habislah. Satu lagi soalan. Okey. Ada satu. Oh, ada boleh ke? Kesian saudari kita di depan ni. Bagi combine soalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, Sahibul Samaha Datuk Mufti, saya Nur Hafizah binti Hussein. Soalan saya, sejauh manakah wanita boleh terlibat dalam institusi fatwa, sama ada sebagai ahli jawatan kuasa, sebagai mufti, atau pelibatannya bagaimana? Sekian, terima kasih. Okey. Pertama, wanita boleh juga bagi pandangan hukum? Boleh. Wanita yang terkenal sekali di dalam memberikan pandangan hukum dalam agama, yang paling ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha memberikan pandangan-pandangan hukum yang kadang-kadang banyak pandangan dia mengkritik pandangan Sayyidina Umar, mengkritik Abu Hurairah, mengkritik Abdullah bin Umar. Begitu dominan Aisyah, isteri Nabi. Seorang sarjana bernama Al-Imam Zarkashi, dia menghimpunkan kritikan-kritikan Aisyah terhadap sahabat-sahabat lain. Dia namakan buku itu Al-Ijabah Limastadrakat Huwa Aisyah ala Sahabah. Himpunan-himpunan kritikan-kritikan Aisyah terhadap sahabat, pandangan-pandangan di dalam riwayat, khususnya di dalam riwayat hadis. So, di dalam tradisi Islam, soal tokoh wanita memberikan pandangan hukum berlaku. Cumanya kadang-kadang wanita ini dia ada sedikit kerana kekangan, kadang-kadang lelaki nak main jumpa dia nak meluahkan hukum-hukum yang bersifat personal itu mungkin beban, menyebabkan lelaki lebih dominan kerana lelaki itu lebih banyak bergerak dan seumpamanya. Tetapi rawi-rawi hadis seperti Aisyah binti Sa'ad di kalangan tabi'in dan ramai lagi yang meriwayatkan daripada mengambil riwayat daripada para sahabah, termasuk juga Ummu Salamah memberikan pandangan-pandangan dia dan meriwayatkan daripada Nabi SAW. Current punya keadaan, saya pun baru ni ada perhimpunan ahli-ahli fatwa dengan mufti. Ada satu orang bertanya saya juga, mana Perlis bagilah wanita sama dalam tu, bagus bubuh nama kata. Ada tokoh juga dia kata ada. Dah ada 2-3 orang kata saya, bagilah Perlis, bagilah kerusi kat wanita sama. Kami wanita banyak ambil fatwa Perlis, tapi Perlis tak bagi kerusi untuk wanita dalam fatwa. Bukan tak boleh bagi, memang boleh bagi. Cumanya ialah kita nak kena ada ruang kekosongan dulu pasal dia enactment ni. Dia sebelum ni ialah bukan wanita tak pandai, tapi tokoh-tokoh tu dia tak muncul. Sekarang ni ramai yang dah muncul kerana dia nak fatwa ni banyak dalam fake. Jadi kita juga mempertimbangkanlah. Wanita boleh memberikan pandangan hukum, tidak ada masalah. Yang penting hujah dan alasan dia itu kuat. Ada alasan yang kuat, dia tak kira lelaki ke wanita, bagi pandangan diterima. Dan insya-Allah saya boleh ambil maklumlah bahawasanya memang bukan saudari saya sebut, ada orang duk sebut tak Perlis kena ada ahli fatwa wanita.
Ada calon nampak saya. Tapi dalam majlis agama Islam ada 2 wanita. Salah seorangnya ialah tokoh dalam pendidikan juga. Ada 2 orang wanita. Okey, ada soalan tadi. Saudari kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik Syakirah binti Osman, kaunselor pentadbiran di IPG Kampus Perlis, ingin mengajukan soalan kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti. Ampun tuanku. Datuk Mufti, saya ada satu soalan di sini. Berkaitan dengan organisasi. Soalan saya ialah kalau kita lihat dari aspek yang lebih luas, iaitu pembinaan sebuah negara Islam. Pembinaan sebuah negara Islam yang ada susur galurnya dan peraturan-peraturan yang tertentu. Okey, kalau kita kecilkan skop lagi, iaitu melihat kepada pentadbiran organisasi. Jadi sebagai seorang kaunselor pentadbiran di sini, saya memohon pandangan daripada Tuan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan ataupun ikutan yang kita puja dan kita sanjung sehingga hari ini, dan kita mahukan segala yang dilakukan oleh Rasulullah berada dalam susu tubuh kita dan mengalir dalam darah kita. Jadi dalam sebuah organisasi kita mempunyai sistem dan juga subsistem yang terdiri daripada berbagai latar belakang, yang ada yang tinggi, sederhana dan rendah, dan dari segi kepimpinan ada pengurusan yang tertinggi dan juga pengurusan yang paling rendah. Okey, jadi untuk menyantuni, untuk meletakkan diri kita dalam kita berbicara tentang permasalahan ataupun tentang perhubungan dalam semua sistem dan subsistem ini, apakah contoh yang diberi oleh Rasulullah? Kerana pada pandangan saya, kadang-kadang kita terasa menjadi satu masalah kepada kita apabila kita hendak meletakkan diri kita dalam pelbagai subsistem yang berbeza. Jadi saya mohon pandangan Datuk Mufti, bagaimanakah cara Rasulullah meletakkan dirinya pada ketika zaman pemerintahannya? Soalan yang kedua. Okey. Datuk Mufti, berkaitan dengan pandangan ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis, kadang-kadang kita tidak mahu mengatakan, tetapi itulah hakikatnya bahawa masyarakat kita ini gagal dalam meletakkan membaca itu sebagai medan ilmu. Kadang-kadang kita nak memahamkan masyarakat tentang sebuah sumber ilmu itu tanpa mereka mengkaji ataupun tanpa mereka membaca. Bagaimanakah kita nak hendak memasuki dalam masyarakat mengatakan landasan yang benar ataupun tidak, sedangkan kebanyakan masyarakat, ahli masyarakat dan komuniti kita mengambil bulat-bulat daripada pandangan seseorang yang mereka percayai tanpa mereka membuat kajian, lebih-lebih lagi tentang ritual agama ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menjadi asas kepada kehidupan kita yang akan datang, iaitu kehidupan di negeri abadi. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab soalan yang kedua dulu kerana dia ringkas, kemudian saya jawab soalan yang pertama kerana ada panjang sikit. Pertama, ini bukan saja masyarakat kita saja, dalam dunia ni memang daripada dululah. Dia ada orang awam, ada orang terpelajar. Ada orang yang memang dia sukakan benda yang dia tak perlu, dia tak mau fikir. Sebahagian tokoh-tokoh kata orang Malaysia ni dia lebih suka tengok daripada baca. Sebab tu kalau kita buat video ramai orang tengok, kalau kita tulis walaupun bagus jarang orang baca. Pasal baca dia letih, dia tengok je. Dan kadang-kadang dia tengok dan dia buat kesimpulan daripada apa yang dia tengok. Walaupun mungkin potongan itu tak habis yang dia tengok tu. Kerana kita malas untuk menyimpulkan sendiri. Saya buat contoh.
Baru-baru ni ini bukan fatwa lagi lah, baru peringkat perbincangan, tapi dah kita ada keputusan. Kita bincang tentang apa itu yang dikatakan lambang salib. Kan kita tahu ada isu lambang salib. Semuanya benda jadi lambang salib. Yang ni lambang salib, haramkan apa gelang, haramkan macam-macam atas alasan salib. Jadi padahal dalam hidup kita ni banyak juga perkara yang memang salib, lambang sailang, cross tu, huruf T, lambang salib. Kalau nak kira nampak macam lambang salib lah. Simpang 4 nampak macam lambang salib. Tingkap, dulu ada kat mana orang suruh pergi buang tingkap tu pasal nampak macam lambang salib. Kerana dia begitu sensitif, sehingga kan baru ni ada bunga yang macam lambang salib, kemudian dibuat hiasan. Juga ada tokoh yang mengeluarkan ini salib, haram dipakai. Syarikat tu ada telefon saya, hak pemakai tu hantar macam-macam. Saya bukan ada hubungan dengan syarikat ni buat, tapi kita kata apa yang jelas dibuat dengan maksud salib, maka dia adalah salib. Apa yang dibuat dengan jelas nampak tak boleh ditafsirkan melainkan salib, walaupun dia tak kata buat tujuan salib, kira salib. Tapi apa yang boleh diandaikan salib dan diandaikan selain salib, sedangkan tujuannya tak pun disebut sebagai tujuan salib, maka tidaklah perlu diandaikan sebagai salib. Huruf T, lambang kenderaan ke, lambang simpang 4 ke, bunga yang ada 4 kuntum ke. Tapi orang dia tak fikir, bila dia terima pandangan tokoh agama tu, dia tak fikir ni aku duk tulis huruf T tiap hari ni rosak akidah ke tak. Dia tak fikir. Kalau semua hak pangkah ni rosak akidah, T aku ni tak boleh ni. Dia tak fikir. Sebab, dan dia tak mau tanya. Kalau dia tanya, ustaz marah pula, tu boleh tak saya tulis huruf T? Dia tak tanya. Sedangkan itu bukan maksud salib. So ini adalah masalah, dan kita suka juga fatwa yang macam tu, kerana kita beranggapan lagi beban lagi berugama, lagi susah lagi berugama. Agama cenderung kepada memudahkan. Kan kata Aisyah tadi, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Nabi tidak diberi pilihan antara dua benda, melainkan Nabi memilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. So that is the approach of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila dia nak hantar perwakilan pun dia akan kata apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan payahkan, bagi khabar gembira, jangan bagi orang lari. The same message setiap kali perwakilan nak hantar je, itulah yang Nabi akan sampaikan. So, tapi kita, orang kita pula, dia bukan jangan payahkan, dia suka hak mudah langsung, tak mau faham langsung. But sebagai pendidik, kesemua kita ni pendidik, kita mesti sentiasa berjuang memberikan maklumat. Kalau tidak kita kata cerita pun tak faham, tak usah cerita apalah, biar dia ikut sudahlah. Kita tak memajukan bangsa kita dan umat kita, negara kita. Up dia orang, suruh dia dengar sehingga dia faham. Lama-lama dengan dia faham satu masalah, bukan masalah tu saja dia faham, dia akan educated di dalam banyak benda lain-lain dalam hayat dia yang dia akan mudah faham. Balik pada soal negara Islam tadi. So ini juga benda yang mungkin kita boleh ambil maklum. Pada zaman Nabi tidak ada complicated satu birokratik pentadbiran. Sebab Nabi ni hidup di dalam tribal system.
Dalam zaman Nabi, semua benda sangat mudah. Ada perwakilan datang, mereka masuk jumpa Nabi dalam masjid. Nabi tak ada ni menteri pertahanan, ni menteri keuangan, tak ada. All these appointments ni, position, tak ada. Bila berlaku saja, dia banyak ad hoc. Apabila berlaku saja, Nabi lantik. Sebab apa? Kerana organisasi adalah respon kepada kehendak semasa. Jadi zaman itu Arab mereka tak perlukan itu. Tak ada kata cuma Nabi adalah ini penulis-penulis Nabi. Penulis kena ada lah sebab mereka bukan semua orang mampu tulis. Chop Nabi ada. Pasal orang tak baca surat melainkan kena ada chop, Nabi buat chop. Yang lain Nabi lebih melawat orang masuk dalam masjid jumpa Nabi, Nabi uruskan mereka. Tapi kerajaan berjalan dengan baik. Kerana itulah sistem yang paling berkesan untuk masyarakat ketika itu. So semua orang pasal Nabi ada ribuan sahabat yang sentiasa bila tengok ada kerja, kata sahabat, setiap sahabat cuba angkat tengkuk dia bagi tinggi sikit supaya Nabi nampak dia, Nabi bagi tugas tu kat dia. Tak ada gaji, tak ada allowance dan juga tidak ada commission. Tapi willing to do, willing to help. Because something honor for them untuk melaksanakan tugasan agama. So tak perlu semua ni. Everybody akan cuba buat the best. This time you, next dia. Okay. Tapi bila negara orang Islam mula berkembang, orang Islam dah mula deal dengan kerajaan-kerajaan yang ada surat, ada hari bulan, ada apa. Mula kita ada kalender hijrah. Itu pun pada zaman Omar. Nabi tengok potensi. Orang yang baik dengan Nabi, saya selalu buat contoh ni, Abu Zar. Semayang kuat, ahli ibadat, everything bagus. Tapi bila dia mari minta jawatan kat Nabi, Nabi tak bagi. Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Zar, engkau lemah, ini amanah, hari kiamat kelak rugi saja. Kecuali man akhadaha bihaqqiha wa adil ladzi ma'alaihi. Siapa yang melaksanakannya. Tapi mari kadang-kadang orang baru masuk Islam, minta jawatan, Nabi bagi. Pasal Nabi tengok background dia, dia memang ada skill dalam urus takbir. Ada orang bila minta jawatan, Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaih. Kami tak lantik jawatan orang yang minta dan orang yang teringin dengan jawatan. Tapi kadang-kadang ada orang mari, Nabi tengok, Rasulullah, saya boleh kendali depan ni, kau jadi. Nabi dapat mengenal potensi ni. Sebab tu hampir tak ada masalah. Kecuali adalah satu dua kes yang rasuah ataupun yang zakat yang semua kita baca. Dia pergi collect daripada Bani Salim, dia balik, dia letak harta-harta dia, kemudian dia kata, yang ni negara punya, yang ni hadiah depa bagi kat aku. Yang tu Nabi marah. Nabi kata, halla jalasa fi baiti abihi hatta ya'tiyahu hatta ta'tiyahu hadiah abihi ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu. Dalam riwayat, hatta jalasta fi baiti abika au ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka. Nabi kata, balik pergi duduk rumah mak bapakmu sehingga aku dapat melihat hadiah itu diberi ataupun tidak. So Nabi nak tutup ruang rasuah. Pasal apa orang bagi hadiah kat kau jika dia tidak ada habuan? So Nabi putuskan dia. Ini the way Nabi uruskan pentadbiran. Maksudnya spiritnya apa? Letakkan orang yang berpotensi pada tempatnya. Organisasi respon kepada kehendak semasa. Tapi bila mari Sayyidina Omar mula ambil adaptasi sistem Parsi, adaptasi sebagian cara Rom, mula buat aturan-aturan, melantik pegawai-pegawai, mula sistem yang kebanyakannya originally bukan daripada our prophet, but daripada sistem yang lain. Kerana ini adalah soal takbir urus. Dia bukan soal agama, bukan soal semayang, soal apa. Takbir urus mengguna pakai kebijaksanaan orang.
Sebab tu agama kata apa? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka hendaklah mereka mesyuarat di kalangan mereka. Tapi dia tak beritahu nak mesyuarat 12 orang ke, meja panjang ke, meja bulat ke, mesyuarat dalam talian ke, mesyuarat online ke, mesyuarat dalam bilik mesyuarat ke, dia tak beritahu. Yang penting mesyuarat. Dapatkan asyiruni ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, bagi pendapatmu padaku. Padahal wahyu ada. Tapi Nabi SAW mementingkan pendekatan memberi bermesyuarat. Ini adalah benda yang saya bimbang sebahagian penulis, dia kongkong masyarakat Islam macam you must this and this and this and this. This is the prophetic way. No, there is no such thing. Prophetic way, the spirit of organization, yang letakkan yang berpotensi kepada yang berpotensi pada tempatnya, dan urus takbir respon kepada kehendak semasa. Dan itu, dengan itu akan ada keluasan pada saudari berijtihad untuk menjadi pengurus takbir yang baik, mungkin mendahului orang lain dalam hal-hal yang tak pernah orang lain sebelum ini sebut. Terima kasih banyak kepada saudara dan saudari sekalian. InsyaAllah kita diskusi yang lain supaya kita dapat masuk dalam pendidikan, pentadbiran, dalam politik, dalam ekonomi, supaya ini adalah diskusi yang tak terhad pada buku ni saja. Next time insyaAllah kita melahirkan generasi yang kita perlukan pemikir. Kita perlukan cikgu-cikgu lah kilang untuk orang berfikir. Kita perlukan pemikir yang baik. Kita perlukan orang yang bagus pembacaannya, bukan banyak membaca, bagus analisanya, dan dapat respon kepada situasi dengan pantas. Kita perlukan banyak pemikir. Perlis ini perlu lahirkan banyak sekolah pemikiran yang bagus. Cikgu-cikgu dihormati, dan saya harap yang datang ni dengan semangat nak jadi guru. Saya suka tengok filem apa? Laskar Pelangi. Apabila pengetua tu tanya cikgu muslimah, kata dia, kenapa kau tak jadi isteri saudagar? Kau tidak, kau telah kaya di tanah Jawa ini. Kata dia, Pak, mimpiku itu untuk menjadi guru, bukan mimpiku menjadi isteri saudagar. Mimpi kita menjadi guru. Guru tempat orang mengambil ilmu. Daripada gurulah kemuliaan hidup kita. Sehingga orang walaupun pencen, orang kalau bekerja biasa pencen, tamatlah tugasannya. Tapi jika menjadi guru, sehingga duduk di katil di atas rumahnya, masih lagi orang bertanya kepada pendapatnya, kerana dia seorang guru. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.